Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari muslimin muslimat, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita di dalam siri perkongsian cerita ataupun kisah para awliya illah, kisah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan muka buminya Allah Tabaraka wa ta'ala ini untuk mereka orang salih, untuk mereka yang hidup di atas muka bumi ini mentaatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah para awliya illah, mereka itulah para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada siri ini kita nak berkongsi tentang seorang tokoh secara ringkas. Moga-moga daripada pengkisahannya beliau itu menjadi suntikan semangat kita untuk lebih berdedikasi di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah ini dengan keadaan yang mendapat keredaannya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan dan ketakwaan yang diinspirasikan oleh mereka, diinspirasikan daripada mereka orang-orang saleh, khususnya tokoh yang kita nak kongsikan pada pertemuan ini, iaitu beliau di antara tokoh waliullah Subhanahu wa ta'ala khususnya di tanah Melayu kita ini yang terkenal gelaran kepada beliau itu dengan gelaran Tok Paluh. Beliau Tok Paluh alaihi rahmatullah diberi nama Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus yang lahir pada 1817 Masihi di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu, yang beliau merupakan daripada silsilah keturunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain, anak kepada Sayyidina Ali, anak kepada putrinya Rasulullah Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan putri kesayangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan pada riwayat, beliau merupakan keturunan yang ke-32 bersanad, yang bersambung nasabnya beliau itu kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunya adalah yang bernama Hajjah Aminah, merupakan isteri pertama kepada ayahandanya beliau Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus, yang juga digelar sebagai Tok Tuang Besar, merupakan seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh di tanah Melayu, khususnya di negeri Terengganu Darul Iman, yang beliau Tok Tuang Besar pernah diangkat menjadi Syekhul Ulama pada zaman pemerintahannya Sultan Umar, iaitu sultan di negeri Terengganu. Hakadha, begitulah daripada sedikit sebanyak tentang Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus, iaitu Tok Paluh, yang beliau merupakan seorang tokoh ulama yang alim pada sudut ilmu agamanya, yang warak dari sudut perwatakannya melalui amalan-amalan yang soleh. Bahkan beliau juga terkenal sebagai Khalifah Tariqah Naqsyabandi, yang beliau mengambil sanad daripada Syekh Bahauddin alaihi rahmatullah, yang merupakan Syekh Tariqah Naqsyabandi, dan beliau menjadikan Tariqah Naqsyabandi itu
sebagai amalan di dalam kehidupan beliau Tunku Paluh alaihi rahmatullah. Beliau merupakan seorang yang lahir daripada keluarga yang sentiasa menitik beratkan tentang hal ehwal agama, hal pengamalan agama, hidup di dalam suasananya agama. Mendapat didikan daripada ayahandanya beliau sendiri, bahkan juga daripada selainnya di kalangan tokoh-tokoh ulama khususnya di negeri Terengganu. Dan kemudian beliau diriwayatkan menyambung akan rihlah ilmunya, perjalanan menuntut ilmunya sampai ke kota suci Makkatul Mukarramah, sebagaimana menjadi satu lumrah yang dilihat kepada ulama-ulama terdahulu yang mereka akan berhijrah di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu itu sampai ke kota suci Makkatul Mukarramah, mengambil ilmu di sana lebih daripada 10 tahun. Beliau menuntut ilmu di sana dengan benar-benar mendapat hasil daripada kesungguhan di dalam menuntutnya ilmu beliau di dalam bidang ilmu aqidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawuf, begitulah juga ilmu-ilmu alat yang lain, nahwu dan sarah, hadis dan tafsir dan sebagainya daripada segala bidang ilmu agama. Dan setelah daripada lebih 10 tahun berada di Makkatul Mukarramah, beliau pulang berbakti, berkhidmat untuk menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala di bumi, khususnya di negeri Terengganu Darul Iman. Dan diriwayatkan tempat beliau mula-mula bertapak untuk menyampaikan ilmu adalah di Masjid Tunku Tuan Besar di Cabang 3, yang mana masjid tersebut dibina oleh ayahandanya beliau sebagai pusat pengajian Islam khususnya di negeri Terengganu. Maka beliau Tunku Paluh alaihi rahmatullah orang yang sememangnya terkenal dengan kepribadian yang soleh, yang kuat beragama, yang warak pada perwatakannya. Beliau menjadi seorang tokoh yang sangat disegani. Bahkan beliau mendapat pengiktirafan daripada umara yang memimpin khususnya pada zamannya beliau, iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Sehingga segala apa sahaja daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan negeri Terengganu, sentiasa Sultan Zainal Abidin yang ketiga ini menjadikan Tunku Paluh sebagai rujukannya utama sebelum apa-apa sahaja daripada keputusan-keputusan tentang pemerintahan nak dibuat di negeri Terengganu Darul Iman. Sehingga bila dilihat sebagaimana yang diriwayatkan padunya hubungan pertalian di antara ulama dan umara, yang khususnya ketika itu Tunku Paluh dan juga dengan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, menjadi sebab ianya digeruni oleh mereka khususnya di kalangan penjajah. Bahkan di negeri Terengganu waktu berada di naungan pemerintahannya Sultan Zainal Abidin, yang bersama dengan beliau itu, bersama dengan baginda Tunku Paluh alaihi rahmatullah, negeri Terengganu menjadi tempat yang pejuang-pejuang bangsa dan agama ini yang berada di luar negeri, khususnya sebagaimana diriwayatkan daripada negeri Pahang, tokoh-tokoh pejuang-pejuang agama seumpamanya Tok Bahaman, Tok Gajah, yang juga bersama dengan beliau itu anak beliau Mak Kilau, Datuk Bahaman dan sebagainya, pernah mendapat perlindungan daripada
Tunku Paluh di negeri Terengganu ketika mana mereka diburu oleh penjajah British ketika itu, sehingga mereka menetap pada satu tempoh di negeri Terengganu, mendapat bimbingannya daripada Tunku Paluh. Mereka mendalami ilmu agama dengan Tunku Paluh, dibekalkan kepada mereka amalan-amalan, dibekalkan kepada mereka wirid-wirid, diajarkan kepada mereka pertahanan-pertahanan rohani daripada Tunku Paluh alaihi rahmatullah untuk menjadi kekuatan kepada diri mereka. Maka begitulah halnya pendidikan ataupun keteguhan seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang kita kisahkan pada pertemuan ini, iaitu Tunku Paluh alaihi rahmatullah. Di dalam beliau itu menjunjung ataupun memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan kebenarannya agama Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fil ula, sehingga terzahir daripada ketakwaannya beliau itu akan karamah-karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Di antaranya secara ringkas berlaku peristiwa apabila datang daripada pembesar British nak merampas kekuasaan negeri Terengganu, nak merampas tanah negeri Terengganu, disindir oleh Tunku Paluh. Diizinkan kepada mereka itu, kalau nak ambil tanah di negeri Terengganu, ambillah, buat masuk dalam kapal je. Maknanya ambil tanah itu, korek-korek tanah, buat masuk dalam kapal je. Sedangkan pemerintahan negeri Terengganu adalah haknya rakyat dan pemerintah di negeri Terengganu. Sehinggalah mengundang rasa kekecewaan kerana disindir seumpama itu oleh Tunku Paluh. Maka British, pembesar wakil-wakil British ni nak balik, yang ketika itu mereka duduk di kerusi. Subhanallah, akhlaknya Tunku Paluh daripada zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarisi akhlak datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun datang itu diketahui sebagai musuh yang sentiasa nak perandakan kemakmuran negeri Terengganu, tetapi beliau menyambut dengan kesantunan dan akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Tunku Paluh siapkan kerusi untuk wakil British datang bagi memberi keselesaan kepada mereka. Orang British ini tidak reti untuk duduk bersela di atas lantai, maka diberi kerusi. Maka bila mana disindir dengan halus oleh Tunku Paluh, rasa tidak senang British itu, sehingga bila nak balik melekat kerusi di bahagian belakang, dan maaf sebut di bahagian punggung masing-masing gitu, sehingga terangkat kerusi melekat bersama dengan mereka. Dan sekali lagi Tunku Paluh menyindir lebih kurang daripada maknanya memberitahu, kamu datang dahlah nak mengambil tanah di Terengganu, tapi kerusi aku pun kamu nak bawa pulang sekali. Hakada merupakan karamah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebagai kemuliaan kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tunku Paluh alaihi rahmatullah wafat pada tahun 1917. Pada tahun yang berikutnya wafat baginda Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Maka pergilah dua tokoh besar yang bergandengan, yang menzahirkan kepada kita betapa gahnya nilai gandengan yang penuh dengan ketulusan hati hanya nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala daripada ulama dan umara, sehingga menjadi sebab kemakmuran di negeri Terengganu, khususnya daripada gandengan tersebut. Teringat saya pernah disebut di dalam riwayat apa yang disampaikan daripada pernyataannya Sir Hugh Clifford, yang merupakan Gubernur British di Pahang, yang pernah diutuskan untuk membawa strategi jajahan yang sama dibuat di negeri-negeri lain, nak dibuat di negeri Terengganu, tetapi tidak berjaya. Bahkan lebih kurang daripada maknanya, beliau menyebutkan bahawasanya suara orang Terengganu, suara rakyat Terengganu ini
tenggelam dengan majlis-majlis zikir mereka, dengan wirid-wirid mereka, dengan munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil didikan daripada ulama yang saleh, umara yang saleh, yang hanya nak mencari keredaannya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula. Tok Kupaloh selain daripada amalannya beliau yang merupakan khalifah pada tariqah Naqsyabandi, juga masyhur daripada peninggalan amalannya beliau yang disebut sebagai syahadat Tukku, yang diwarisi daripada amalan yang disusun oleh ayahandanya beliau, Tukku Tuan Besar. Jadi syahadat Tukku ini menjadi amalan yang diwariskan kepada murid-muridnya beliau, sehingga sampai ke hari ini diamalkan secara bersambung sanadnya sampai kepada apa yang disusun dibawa oleh Tukku Tuan Besar. Begitulah juga sebagaimana diriwayatkan amalan syahadat Tukku yang diterima ataupun diamalkan daripada warisan murid kanannya beliau, Haji Abdul Rahman Limbung alaihi rahmatullah, kemudian turun lagi kepada mereka yang mengambil daripada kalangan keluarga dan selainnya secara bersanad mengamalkan amalan syahadat Tukku itu sejurus selepas dibaca akan Ratibul Haddad, ratib yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Muhammad Al-Haddad alaihi rahmatullah. Sejurus daripada membaca ratib itu diteruskan khatamnya dengan bacaan syahadat Tukku. Sekali-sekala disebutkan pada riwayat dimasukkan amalan bacaan burdah ataupun susunan bacaan-bacaan madah pujian kepada baginda Nabi SAW yang dinamakan burdah, yang dikarang oleh Al-Imam Busiri alaihi rahmatullah. Moga-moga sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan daripada pengkisahan yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan hati kita, Allah turunkan kepada kita rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita, Allah beri manfaat yang baik kepada kita dengan keberkatan mereka, Allah matikan kita di atas jalan-jalan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini kehidupan yang baik di dunia dan nanti dibangkitkan pada kehidupan yang akhirat di kalangan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita insya-Allah daripada segala fitnah dan musibah dengan keberkatan mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.